Minit awal separuh masa pertama Nadi Bola, kita bergerak ke Paroi terlebih dahulu untuk menyaksikan pertemuan di antara pasukan Sabah yang dibimbing oleh Dato' Ong Kim Swee berdepan dengan K. Devon, pasukan Negeri Sembilan FC. Seawal minit pertama telah menyaksikan percubaan Jose Ambalo untuk Sabah dengan Dato' Ong Kim Swee meletakkan 3 serangkai Badrul Bakhtiar, Jose Ambalo dan juga Sadir Ramdhani di bahagian depan. Kemudiannya kedudukan 0-0 kekal hingga tamat separuh masa yang pertama. Bersambung separuh masa yang kedua, Omid Nazari mencuri tumpuan dengan percubaan yang dilihat tidaklah begitu berbahaya tetapi sudah cukup untuk membawa cerita yang berlainan untuk Negeri Sembilan di separuh masa yang kedua. Disusuli tandukan Herat Gulon tersasar minit ke-54. Bintang sensasi Indonesia, Sadir Ramdhani, hampir-hampir meletakkan Sabah di depan tetapi sayang susulan rembatan kemudiannya pada minit ke-62 tersasar. Jaringan yang dinantikan hadir pada minit ke-62 menerusi satu set piece bermula dari hantaran Jackson dari bola mati, kemudiannya tandukan yang dihasilkan oleh Pak Tae-Soo memberikan Negeri Sembilan tewas di laman sendiri, sementara Sabah kemenangan ke-7 bagi saingan musim ini. Dan kedudukan ini meletakkan pasukan Sabah yang masih lagi berbaki 2 perlawanan dengan kedudukan di tangga kedua setelah pun menghasilkan 17 gol setakat ini, bolos 8 untuk pasukan Sabah FC. Baik, Assalamualaikum. Selamat datang ke Nadi Bola. Kita buka separuh masa yang pertama Nadi Bola dengan cerita membabitkan saingan 2 pasukan yang dilihat antara pasukan yang mencuri tumpuan dalam saingan Liga setakat ini, iaitu pasukan Sabah dan juga Negeri Sembilan di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi. Dan bersama saya malam ini adalah Asmoi Bakiri, bekas pemain pasukan kebangsaan, untuk memperhalusi tentang apa yang berlaku membabitkan pertemuan dengan Negeri Sembilan dan juga Sabah. Paling penting, saya tertarik apabila melihat formasi yang ditampilkan oleh Devon. Dia seolah-olah sudah mengetahui berdepan dengan pasukan yang sedang form yang tengah baik. Ya. Dia meletakkan dengan formasi 3-5-2, bertahan dengan kedudukan mahu menang lebih banyak bola di bahagian tengah. Ya. Tetapi Dato' Ong mempunyai perancangan yang saya rasa very simple, 3-4-3. Kemudiannya lebih menjurus kepada individu. Oh, betul. Ini perkara taktikal. Kedua jurulatih ini pengalaman. Taktikal, demand of perlawanan tu macam mana. Head to head, itu yang menyebabkan kalau awak tegur tadi, dia punya sistem 3-5-2, 3-4-3 berlaku untuk kedua perlawanan ini. Betul. Dia sebenarnya perkara ini tertarik kerana dia perebutan tempat standing ni yang menjadikan perlawanan ini cukup menarik dan best sebenarnya untuk kita tengok. Sebab kita dapat lihat bahawa kemenangan, siapa menang jatuh pergi nombor 2 dan boleh ikut JDT. So apa yang berlaku dari segi taktikal tadi dengan plan formasi tadi, susah untuk berlakunya goal open game. Dan hasilnya Sabah pandai ambil kesempatan set piece yang berlaku daripada sepakan Jackson terus kepada Park untuk menjadikan gol. Saya rasa satu plan dan cara untuk mendapatkan bola apabila kedua perlawanan ini tight, mesti dapatkan melalui set piece. Okey, Omid Saiful Rizwan, Yashir Pintu yang beraksi di bahagian midfield. Tetapi persoalannya apabila dead ball situation, kalau dilihat kepada jaringan yang bermula daripada sepakan dari Jackson yang agak jauh, persoalan pertama adalah bagaimana marking yang dilakukan, persoalan kedua bagaimana trap offside yang cuba dilakukan, dan yang ketiga positioning untuk Shihan. 3 persoalan itu. Okey. Kalau dia ambil kira, betul, situasi ini tak seharusnya, bukan. Set piece ni boleh berlaku cara begini, tapi gol tu masuk dengan marking yang tidak betul daripada pertahanan Negeri Sembilan. Saya rasa kalau di sebelah masuk di sebelah kanan tu di kawasan Cik Rashid untuk di bahagian sebelah kanan, Park datang daripada belakang Park post dan tandukan tu saya anggap sebagai individu skill of, dia bukan nak pergi scoring pun, but the placing untuk meletakkan bola je. Shihan salah step, terkeluar, tapi saya dapat lihat dia dalam keadaan on position untuk selamatkan bola, tetapi bola tu bila tanpa diberikan tekanan kepada pemain yang melakukan tandukan, so dia free header, so dia boleh placing, at least nak letak tu bola di mana. Bola sampai pun dia sempat tengok. Ya, kita ingat, dia ada masa. Ada masa untuk ambil position di mana tandukan itu perlu dilakukan. Saya melihat kepada bagaimana Dato' Ong cermat, saya gunakan ayat. Okey. Kenapa saya katakan cermat?
dia mahu menggunakan khidmat Jose Embalo, tetapi dia mahukan apabila meletakkan 3 pemain di bahagian depan, dia mahukan experienced player untuk meimbangi Embalo yang baru saja bersama dengan pasukan Sabah. So, dia letak Badrul Bakhtiar dengan Sadir Ramdhani. Okey, Bad akan menang bola. Bad akan banyak pergi lakukan passing dengan whole kawasan pergi attacking. Sadir kita tahu dengan kelajuan speed dia boleh beat satu lawan satu. Dan Embalo sebenarnya perlu duduk di tengah untuk terima bola kedua-dua pemain ini buat hantaran. Tetapi hari ini betul, dia tak dapat adapt sebenarnya dengan keadaan perlawanan kerana kita dapat lihat bahawa pertahanan antara yang saya anggap terbaik juga ketika ini ada pada pasukan Negeri Sembilan kerana Negeri Sembilan tak silap saya 4 perlawanan tanpa bolos, draw 0-0, menang 3 game lawan Pahang ketika lawan Pahang. So dia tahu Dato' Ong terpaksa meletakkan Embalo sebagai target man, Bad datang di belakang, hantar bola kepada Sadil untuk melakukan gerakan. Yang lebih menarik sebenarnya battle semua posisi ini begitu kuat. Ada. Yes. Dengan Negeri Sembilan defend bagus, Sabah Dominic Jackson kontrol tengah, Park kontrol tengah. So battle tu kita dapat yang dua-dua side tu berlaku. Sekali lagi datang daripada set piece penting. Betapa pentingnya set piece pada perlawanan begini. So kalau awak lihat kata tadi kenapa Embalo ada dekat atas, Bad dekat belakang, Sadil ada dekat sebelah kiri, kemudian Taki Kaigayama sebelah kiri. So ini pemain yang akan bergerak. Embalo duduk tengah, Bad menang bola untuk buat passing, tapi sekurang-kurangnya pattern plan tu tak dapat gol melalui kawasan tengah ataupun penyerang, tapi datang daripada midfield cukup bagus untuk Sabah. Pattern plan ini juga melihat kepada susun atur Dato' Ong Kim Swee yang akan menggunakan pemain-pemain ini pada posisi yang berbeza. Okey, memiliki Taiki Kagayama, Jai ataupun Riza Ghazali sudah terbukti. Tetapi hari ini dead ball situation sahaja yang memisahkan kedua pasukan. Saya rasa hari ini Dato' Ong begitu peka dengan keadaan Matheus Alves dan juga Gustavo yang sedang juga dalam kedudukan, kalau kita bicarakan tentang graf, sedang dalam kedudukan mood yang baik. Kalau awak tegur balik saya punya Gustavo ataupun saya ambil Yassin Pinto, Gustavo dengan Matheus Alves. Afizal, Negeri Sembilan tengah ada masalah pemain nak pergi menjadikan gol. Yang saya tegur tadi, 4 perlawanan, semua 0-0-0, ada 3 gol saja berlaku lawan Pahang. Kemudian dia tak ada skor, dia tak ada pemain yang pergi skor. Dan ini menyebabkan, kalau kita nak cakap sekarang, declare lah, Negeri Sembilan dia ada masalah daripada pemain nak pergi menjadikan gol. Apakah dia berkisar kepada seorang pemain yang boleh hold bola, boleh distribute dari segi through ball dan sebagainya? Saya rasa Dewan kena tengok benda tu. Okay. Saya setuju. Tak ada orang yang benda macam tu. Kerana apa yang berlaku kat Negeri Sembilan, Gulon terpaksa diubah corak permainan naik ke atas apabila berlaku set piece dan nak pergi attacking. Kerana tak terkejut dia leading by scoring dengan saya ingat 5 ke 6 gol. Seorang pemain pertahanan yang akan bantu dekat atas. So sebenarnya perkiraan tu tak nampaklah betul kerana pemain defense tu diperlukan duduk kat atas. Tapi 3 orang penyerang ni ada sedikit krisis menjaringkan gol. Okey, krisis menjaringkan gol. Itulah yang dimaklumkan oleh Asmoi Bakiri. Sudah pasti ini bukan keputusan yang dimahukan oleh Negeri Sembilan FC dan K-Devon. Walaupun tampak tenang, tetapi mungkin ada beberapa perkara yang tidak mahu diluahkan secara berdepan dengan pihak media, dan saya yakin dengan apa yang berlaku kepada Negeri Sembilan yang terpaksa menerima hakikat kekalahan di laman sendiri dengan ketiadaan 2 pemain mereka iaitu Zakwan Adaha Razak dan juga Khair Jones yang berhadapan dengan masalah kecederaan. Selain isu kepenatan yang di-highlightkan oleh K-Devon, antara punca kegagalan mereka dalam memastikan kutipan 3 mata penuh ataupun sekurang-kurangnya tidak dibolosi pada malam ini. Namun itulah yang terpaksa ditelan oleh skuad Jang Hobin yang terpaksa menerima hakikat rekod tanpa bolos dalam 5 perlawanan lalu. Akhirnya tidak dapat dinafikan ataupun digagalkan oleh skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee.
Sudah pasti kejayaan pasukan Sabah juga memberikan moral yang cukup baik menjelang aksi mereka menentang pasukan JDT. Siapa sangka Sabah FC mampu untuk berada dalam 3 kelompok terbaik, walaupun pada awal musim ramai yang mempertikaikan sejauh mana Dato' Eng Kim Swee mampu membawa pasukan ini dalam saingan Liga Super. Dan ternyata keputusan Dato' Eng Kim Swee meninggalkan FAM mula membuahkan hasil dan ia nampaknya jelas diterjemahkan dalam aksi pada malam ini, walaupun secara keseluruhan Sabah FC tidaklah menampakkan penguasaan keseluruhan sepanjang tempoh 90 minit, tetapi mereka cemerlang dalam memastikan ataupun menghidupkan ruang dan peluang yang ada. Walaupun sekadar satu jaringan, namun ia cukup berbaloi kerana pencarian utama adalah 3 mata penuh. Okey, Asmoi Bakiri yang menemani saya malam ini. Kalau dilihat perlawanan-perlawanan yang menanti Devon, 4 aksi seterusnya juga dalam kedudukan yang saya katakan akan merancakkan saingan kedudukan top 5 dalam saingan Liga Super B. Macam mana-mana rancak. Ya, macam mana-mana rancak. Okey. Betul. Minggu ni dengan minggu akan datang tu dia punya battle tu best tu kerana nak berebut kat standing tu. 1, 2, 3, 4 kemudian bawah tu cukup menarik punya perlawanan minggu ni. JDT dengan Melaka malam ni lagi. Kemudian game Terengganu dengan Pahang cukup kejam-kejar tu berlaku, cukup menarik. Dan saya tertarik sebenarnya apabila kita nak cakap sebut lagi balik game tadi ni, yang lebih menarik tu sebab best tu siapa menang duduk atas, siapa kalah duduk di bawah dengan poin yang 1-2 poin yang membezakan. Cukup menarik.